Okey, dia dah merekod dah. Okey, nampak tak slide cikgu? Nampak. Tak nampak Nampak ke? cikgu. Tak, cikgu. Nampak dah? Ha. Okey. Okey, so malam ni kita nak masuk tema 3 dah, tema yang terakhir. Okey, kalau kita tengok dia bagi tahu tema ni bertujuan untuk memberikan pemahaman. Oh, kejap. Okey. Tema ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pewarisan, variasi dan teknologi genetik dalam kehidupan. Siapa tak mute tu? Tolong mute mikrofon awak deh. Audio awak tu. Okey. Jadi dalam tema ni kita akan belajar tentang pewarisan, variasi dan teknologi genetik dalam kehidupan. Jadi untuk awak faham tajuk pewarisan, variasi, teknologi genetik, maka asas dia awak kena faham mitosis dan meiosis di tingkatan 4. Kalau tidak awak bermasalah untuk belajar tajuk ni. Okey. Dalam tajuk ni, untuk pewarisan ni kita akan belajar subtopik yang pertama iaitu pewarisan monohibrid, kemudian pewarisan dihibrid, dua-dua ni beza mono dan dihibrid. Kemudian kita nak belajar detail tentang gen dan alel. Sebenarnya yang ni awak dah belajar masa form 4. Tapi dia tak lengkap sangat, dia tak detail. Dan kemudian kita akan masuk pewarisan manusia. Tajuk ni dia boleh combine dengan soalan tingkatan 4, mitosis dan meiosis. Maksudnya dalam satu soalan tu, dia boleh tanya tentang mitosis, meiosis, dia lompat terus pergi ke bab 11. Jadi sebab tu cik kata, awak study lah, awak gabungkan. Pelajar yang bagus ni ialah dia boleh kaitkan. Yang ni mitosis meiosis dia boleh pula kaitkan dengan bab 11, 12 dan 13. Okey, kita tengok dulu individu yang mempunyai lekukan DPP atau lebih dikenali sebagai lesung pipit mempunyai senyuman yang menawan. Okey, kalau orang ada lesung pipit ni adalah bagi awak orang yang cantik lah. Okey, sebenarnya lesung pipit ni ataupun kita panggil dalam bahasa saintifik dia gelasin, sebenarnya merupakan kecacatan genetik pada otot muka. Sebenarnya orang yang ada lesung pipit atau gelasin ni adalah suatu kecacatan genetik pada otot muka. Maksudnya kalau awak pakai ubat ke apa tak hilang. Sebab dia memang kecacatan genetik yang berlaku pada otot muka. Otot apa? Otot ni daging sebenarnya deh. Kalau kita belajar, otot-otot ni adalah daging deh. So, kecacatan pada otot zygomaticus major. Kejap lagi cikgu akan tunjuk gambar mana otot yang awak cacat tu. Okey, jadi otot zygomaticus ni dia jadi lebih pendek daripada orang normal. Menyebabkan kulit dia tertarik dan terbentuklah lekuk pada pipi. Jadi mana ni rupa daging. Okey, kita tak panggil daging deh. Cikgu nak awak faham tu cikgu panggil daging. Sebenarnya otot lah. So otot zygomaticus. Kalau orang normal ni dia panjang. Jadi dia tak ada lah lekuk tu. Tapi kalau orang yang ada lesung pipit, otot dia pendek. Jadi bila dia senyum, dia tertarik lah. Dia jadi macam ada lekuk tu. Okey. Sebenarnya dia ni adalah kecacatan yang cantik lah. Okey dah. Okey, jadi lesung pipit merupakan satu trait dominan yang dapat diwarisi. Jadi lesung pipit ni dia boleh diwarisi lah, sebab tu dia panggil kecacatan genetik, sebab dia boleh diwarisi. Okey, jadi itu pengetahuan baru untuk awak lah. Okey dah.
Okey, sekarang kita nak masuk kepada pewarisan monohibrid. Tolong fahamkan betul-betul. Kalau tak faham, tanya cikgu. InsyaAllah bila kita bersemuka nanti awak jangan risaulah. Masa kita panjang sebab kita dah katakan kita dapat habiskan semua topik dalam PDP Art ni. So bila buka nanti cikgu akan buat amali. Sambil buat amali tu kita akan revise balik tajuk-tajuk yang awak minta dengan cikgu. So tajuk ni mungkin cikgu akan ulang balik. Okey, so dengar molek. Okey, pewarisan monohibrid. Pewarisan monohibrid melibatkan satu ciri dan trait berbeza yang dikawal oleh satu gen. Kalau awak perasan, dalam tajuk ni awak akan belajar monohibrid dan dihibrid. Awak ingat tak masa tingkatan 4, cikgu ada ajar awak monosakarida, disakarida. Kalau mono ni satu. Kalau disakarida dua. So kalau pewarisan monohibrid maknanya pewarisan yang melibatkan satu ciri. Dan dia hanya guna satu huruf. Tu cara nak ingat. Jangan risau, nanti depan belakang-belakang tu cikgu akan ajar lagi. Okey, pewarisan monohibrid ni maksudnya dia kacuk satu ciri. Kalau pewarisan dihibrid, dua ciri yang melibatkan dua huruf. Okey, so cikgu ulang balik, pewarisan monohibrid ni ialah melibatkan pewarisan satu ciri dengan trait berbeza yang dikawal oleh satu gen. Lepas ni kita tengok. Okey. Jadi siapa yang memperkenalkan pewarisan monohibrid dan dihibrid? Okey. Orang pertama yang mengemukakan prinsip ini ialah Gregor Mendel. Sebab tu dia panggil hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Siapa yang memperkenalkan pewarisan ni? Dia adalah Gregor Mendel, iaitu pengasas kepada genetik moden hasil daripada sumbangannya dalam bidang genetik. Jadi Gregor Mendel ni adalah seorang paderi. Okey, kita tengok eksperimen Mendel. Mendel ni kenapa dia bagi nama eksperimen Mendel? Sebab Mendel tadilah Gregor Mendel yang buat eksperimen ni. Dia adalah bapa genetik moden. Okey. Mendel telah mendapati bahawa tumbuhan kacang pis, ni sejarah bagaimana Mendel ni dia boleh menghasilkan teori hukum pewarisan monohibrid, hukum pewarisan dihibrid. Siapa yang mengemukakan hukum tu? Mendel lah. Okay, jadi Mendel ni kenapa dia dapat idea ni? Sebab Mendel mendapati, siapa ni? Mute awak mute awak punya audio, kejut cikgu. Okey, Mendel mendapati bahawa tumbuhan kacang pis, iaitu nama saintifik kacang pis, Pisum sativum, mempunyai 7 ciri. Cuba awak tengok. Dia duk perhati, dia perhatikan, kacang pis ni berbeza-beza. Ada 7 ciri lah. Cuba awak tengok. Ada bentuk biji benih. Ciri yang pertama bentuk biji benih. Ada pokok kacang pis jenis bulat. Biji benih dia bulat. Ada yang jenis berkedut. Okey, ciri yang kedua, warna biji benih kacang pis. Ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Ni Mendel ni sebelum buat eksperimen tu dia perhati benda. Okey. Yang ketiga dia perhatikan kacang pis ni bentuk pot berbeza-beza. Ada bentuk pot licin, ada bentuk pot berkedut. Okey, warna pot. Warna pot ada yang warna hijau, ada yang warna kuning. Kemudian warna bunga kacang pis tu, warna bunga pada pokok dia. Ada yang warna ungu, ada warna putih. Okey, kemudian kedudukan bunga. Bila dia perhatikan ada kedudukan bunga yang atas saja, kita panggil aksial, dan ada kedudukan bunga tengah-tengah. So kita panggil dia terminal. Okey, kemudian kedudukan pokok. Ada pokok, bukan kedudukan ketinggian pokok. Ada ketinggian pokok yang tinggi, ada yang rendah. Jadi
Yang tepi ni kita panggil ciri. Dah. Ciri ni ialah ciri stokor tu. Bentuk biji benih. Pecahan dia ada yang bulat, ada yang berkedut. Warna biji benih kita panggil ciri. Pecahan kepada warna tu ada yang kuning, ada yang hijau. So pecahan dia tu kita panggil trait. Jadi Mendel ni dia kaji-kaji pokok kacang pi, dia dapati pokok kacang pi ada 7 ciri. Okey, dan ini ialah pecahan dia. Pecahan dia kita panggil trait. Okey, pokok kacang pi mempunyai trait bertentangan yang nyata dan mudah dikesan. Inilah. Kalau warna biji benih, dia tak ada benda lain dah. Kuning, hijau. Kalau bentuk pot, licin, berkedut. Jadi dia perhatikanlah sebelum dia buat eksperimen tu, dia perhatikan ciri dan trait. Okey, Mendel menyarankan teori bahawa ciri yang terdapat pada induk diturunkan kepada anak melalui gamet jantan dan gamet betina. Hal ini menunjukkan bahawa nukleus gamet jantan dan gamet betina membawa maklumat genetik pewarisan ciri tersebut. Jadi dia pun perhatikan kenapa pokok kacang pi ni buah dia kuning, kenapa bentuk kacang pi ni biji dia hijau. Jadi kerana mungkin diperoleh daripada genetik jantan dan genetik betina. Okey, jadi dia bawa dalam apa? Genetik tu dia bawa dalam nukleus. Sebab tu dia kata nukleus gamet jantan dan nukleus gamet betina membawa maklumat genetik yang diturunkan kepada anak-anaknya. Dan dia bawa maklumat genetik tu dalam bentuk gen. Okey, setakat ni faham ke tak dulu? Kita tak masuk hukum pun lagi. Cikgu baru terangkan Mendel ni buat apa. Okey, kalau awak berminat dengan tajuk genetik ni, awak bolehlah ambil bahagian kaunseling genetik. Okey, awak boleh jadi genetik perubatan, pegawai penyelidik klinikal dan perubatan. Memang kena bijaklah tajuk genetik ni. Okey, seterusnya. Okey, sebelum cikgu pergi kepada tajuk belakang tu, kita tengok dulu apa maksud pewarisan. Okey, pewarisan ni macam ni lah contoh. Saya wariskan apa-apa kepada awak. Maknanya awak beri benda kepada dia. Okey, jadi pewarisan ni ialah pemindahan ciri-ciri induk. Okey, kita pindah ciri-ciri yang ada pada induk kepada anak-anak dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui kod genetik yang terdapat pada DNA dalam kromosom. Okey, maksudnya pewarisan ni ialah pindah ciri-ciri induk daripada induk satu pindah kepada pada anak yang pertama, anak pertama pindah kepada anak kedua, anak ketiga, anak keempat, lepas tu cucu, cicit, ciak sampai bila-bila. Dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui kod genetik. Dan kod genetik tu ada dalam DNA yang terdapat dalam kromosom. Sebab tu tadi awak kata, cikgu kata tadi kecacatan. Lesung pipit tu adalah kecacatan genetik. Maknanya awak boleh wariskan lah tu. Boleh wariskan dari satu generasi ke generasi. Okey. Dalam eksperimen pewarisan monohibrid, Mendel telah menggunakan tumbuhan kacang pis jenis baka tulen bagi generasi induk untuk mengkaji pewarisan ciri-ciri yang terdapat dalam kacang pis. Jadi Mendel ni dia nak buat eksperimen monohibrid. Dia nak buat eksperimen pewarisan monohibrid. Jadi Mendel telah menggunakan pokok kacang pis jenis baka tulen. Okey, gapo maksud baka tulen ni? Okey, baka tulen ni ialah pokok yang dihasilkan melalui pendebungaan sendiri dan mempunyai trait sama dengan induk dari segi kandungan genetik. Tak faham cikgu rasa? Okey, macam ni.
Mendel ambil pokok kacang pis baka tulen. Maksudnya, dia ambil pokok kacang pis baka tulen tinggi. Maknanya pokok tu semua tinggi belakang. Awak tak usah cari genda. Sebab memang dia baka tulen pure. Pure bread tinggi. Semua pokok dia semua tinggi. Tak ada genda. Tak ada sederhana. Semua tinggi. So itu ialah pokok baka tulen. Maknanya terik dia semua tinggi belakang. Sama. Okey. Kemudian Mendel kacuk dengan pokok baka tulen rendah. Maksud dia, semua pokok sebelah kiri cikgu ni semua rendah belakang. Tak ada tinggi, tak ada sederhana. Semua rendah. So kalau semua rendah, maksudnya pokok tu memang baka tulen rendah. Awak jelas ke? Kalau sebut baka tulen ni, dia tak ada sederhana. Dia tak ada tengah-tengah. Dia kalau gendah-gendah belakang. Kalau merah-merah belakang. Tak usah carilah kuning ke biru ke, tak ada. Tu maksud dia baka tulen tu pure. Okey? Okey, jadi dia kata dia pun ambil lah baka tulen tinggi. Maka dia kata tumbuhan tinggi dengan baka tulen akan sentiasa menghasilkan anak-anak yang tinggi sahaja dalam pendebungan sendiri. Tu maksud baka tulen. So kalau Mendel ambil baka tulen tinggi, maknanya semua anak-anak dia memang tinggi sampai bila-bila. Kalau Mendel ambil baka tulen rendah, semua anaknya baka tulen rendah belakang. Awak faham ke? Awak hati-hati dengan perkataan baka tulen. Okey. Kemudian, dalam prinsip kodominan. Ni istilah yang ketiga dah. Dalam prinsip kodominan, Mendel menerangkan bahawa bagi sepasang trait yang bertentangan, satu trait ditentukan oleh faktor pewarisan dominan, manakala trait bertentangannya ditentukan oleh faktor pewarisan resesif. Pening dah. Okey, katakan macam ni. Dalam genetik ni, awak akan guna huruf. Awak akan banyak guna huruf. Katakan contoh, kalau huruf besar, ni huruf besar, kita panggil dia dominan. Dia mewakili ciri dominan. Ingat yang ni tak akan ada dalam soalan. Dia kata, okey, sila guna huruf besar untuk dominan. Tak. Dia akan sebut dominan, awak tahu selalu. Oh, dominan huruf besar. A besar, B besar, Z besar, T besar. Okey. Kalau cikgu sebut resesif, okey, resesif, maknanya huruf kecil. A kecil, T kecil, Z kecil, B kecil. Boleh ke? Dalam tajuk genetik ni awak kena biasakan diri. Kalau cikgu sebut dominant, besar, huruf besar. Kalau cikgu sebut resesif, huruf kecil. Okey, sekarang dia sebut kodominan. Dia kata kodominan. Kodominan ni maksud dia, kalau cikgu buat gini tak? T besar, T besar. Oh cikgu, dua-dua besar tu. Kodominan. Boleh? Okey? Kalau cikgu sebut begini, maknanya bertentangan dengan dia lah. Okey? T kecil, T kecil. Dua-dua tu resesif. Okey, kemudian dia kata faktor pewarisan yang dominan akan menindas kesan faktor pewarisan yang resesif. Hal ini menyebabkan trait resesif tidak kelihatan walaupun faktor pewarisnya wujud bersama faktor pewarisan trait dominan pada induk asal. Dia macam ni, dengar molek dah. Katakan T besar ni untuk tinggi. Okay. T besar ni untuk tinggi. T kecil untuk rendah. Sebab cikgu buat apa cikgu tak guna rendah tu R? Tak boleh. Sebab cikgu bercakap tentang ciri ketinggian. Jadi bila ambil ciri ketinggian, kita kena guna satu huruf saja. So T untuk tinggi, T besar untuk tinggi, T kecil untuk rendah. Okey, tiba-tiba genetik awak macam ni. Dalam genetik awak ada T besar, T besar. Maknanya awak memang tinggi. Dalam genetik awak tiba-tiba, memang dapat T kecil, T kecil. Maka awak adalah orang yang rendah. Tapi ada juga orang dia dapat macam ni genetik dia. T besar, T kecil. So dia kata T besar, T kecil, faktor pewarisan dominan
akan menindas kesan faktor pewarisan resesif. Kalau awak dapat T besar T kecil, T besar akan menang. T kecil akan kalah. So T besar menang, maka awak adalah tinggi. Awak faham ke? Cikgu nak tanya, awak faham ke tak? Cikgu berhenti setakat ni dulu. Cikgu nak tanya, faham ke tak? Faham? Faham Boleh? cikgu. Faham. Hah? Faham. Apa Alia Fahana? Boleh cikgu. Faham. Boleh? Okey. Kena faham cikgu. Jadi awak kena bezakan. Kalau cikgu kata dominant, ingat huruf besar. A besar, B besar, Z besar, T besar. Okay? Kalau cikgu kata recessive, T kecil, Z kecil, B kecil, R kecil. Semua huruf kecil, recessive. Okay. Kalau cikgu kata baka tulen tinggi, maknanya T besar, baka tulen. Kalau cikgu kata baka tulen rendah, T kecil, recessive, rendah. Cik kata recessive, baka tulen recessive, kecil-kecil. Tapi kalau T besar, T kecil, kita tak sebut baka tulen dah. Kita tak boleh sebut baka tulen. Besar T kecil, tak boleh panggil baka tulen. Sebab dia dah bercampur dah. Okay. Dan awak kena ingat T besar, T kecil mesti menang yang dominan. So orang tu tinggi. Pokok tu tinggi. Kalau cikgu tulis macam ni pun A besar, A kecil, maka menang kepada A besar. Boleh? Jadi awak kena ingat macam ni. So kalau cikgu kata pokok itu tinggi, apakah genotipnya? Awak pun kata T besar. Tak semestinya T besar dah. Mungkin dia T besar, T kecil. Tapi kalau cikgu kata pokok itu rendah, memang confirm T kecil. Okay. Dah kena biasakan lah. Kena biasakan dengan huruf dan istilah dalam tajuk ni. Okay, kita pergi yang ni. Okay, kita nak masuk hukum Mendel dah. Okay, jangan risau, cikgu ada yang ni. Dah, awak tak faham rajah dia pun, nanti cikgu terangkan cara yang mudah. Okay. Okey, kita tengok. Ni, tengok petunjuk dulu. Dia kata petunjuk T besar adalah alel dominan bagi pokok tinggi. So, Mendel dia telah kacukkan pokok kacang pis baka tulen tinggi T besar. Kenapa baka tulen cikgu? Sebab memang dia memang tulen tinggi. So, kita kena tulis T besar. Dan Mendel kacuk dengan kacang pis baka tulen rendah. So bila cikgu sebut baka tulen rendah, maka T kecil. Memang Mendel ambil pokok baka tulen tinggi, dia kacuk dengan baka tulen rendah. So ini kita panggil induk. Induk lah. Sebab dia mula-mula dia kacuk induk tinggi dengan induk rendah. Okay. Kemudian dia pun dapatlah gamet kan. Cuba tengok gamet. Rajah ni payah sikit. Tak apa, jangan risau. Cikgu akan guna rajah lepas ni. Okay. So, maka terhasil lah daripada tu gamet T besar lah. Sebab tinggi. Yang ni pula terhasil lah gamet T kecil. Cikgu, kenapa dia guna gamet tu satu saja? Satu je lah gamet. Macam sperma lah. Satu sperma mensenyawakan satu ovum. So, dia pun ambil wakil satu gamet T besar dan satu gamet T kecil. Okay. Hasil kacukan dua induk berbaka tulen menghasilkan generasi F1 yang terdiri daripada tumbuhan yang tinggi sahaja. Dia pun kacuklah. So dapatlah anak. Anak tu, anak yang pertama kita panggil generasi filial pertama. Sebab tu dipanggil F1. Bukan Formula 1 filial pertama. F1. So bila dia kacuk dapatlah T besar, T kecil. Bolehkah? Sebab dia kacuk. Dia ambil gamet T besar, kacuk dengan T kecil, maka dapatlah T besar, T kecil. So, walaupun T besar, T kecil, tetapi anaknya adalah, sebab T besar, T kecil, maka menang huruf T besar, maka semua anak dia adalah tinggi. Dapatkah? Semua anak dia tinggi lah. Sebab apa cikgu tinggi? Yalah sebab T besar, T kecil, maka menang kepada huruf besar ni.
maka semua anak dia adalah tinggi. Okey. Dia kata menunjukkan bahawa trait tinggi adalah bersifat dominan manakala trait rendah adalah resesif. Sebab itulah T besar menang. Okey. Kemudian Mendel tak puas hati lagi. Mendel pun ambil pula yang pokok ada T besar T kecil. Dia kacuk sesama T besar T kecil. Dia tak puas hati, dia ambil anak F1, dia kacuk dengan F1 juga. So dia kacuk F1, kacuk dengan F1. Sini awak pening. Kejap lagi cikgu tunjuk macam mana cara dia. Okey, kemudian bila dia kacuk F1 darab F1, iaitu T besar T kecil, darab dengan T besar T kecil, maka dia dapat, tengok, dia dapat anak T besar T besar, T besar T kecil, T besar T kecil, T kecil T kecil. So T besar adalah anak tinggi, T besar T kecil memang anak tinggi, T besar T kecil anak tinggi, T kecil anak rendah. So berapa nisbah dia? 3, 1, 2, 3, tinggi, 3, tinggi, 1 rendah. Kalau soalan tanya berapa peratus, so tinggi adalah 75%, 1 adalah 25%. Pening. Jujurlah, cikgu faham ke tak? Sini. Tak faham yang generasi filial kedua, cikgu. Ya, okey. Memang tak faham sebab buku teks bagi macam ni. So cikgu pun dah buat backup dah. Okey, tengok sini betul dah. Tengok sini. Cikgu cuba ni bantu awak ni dengan cara paling mudah nih. So cikgu buat tempat kosong di sini untuk cikgu tulis lah. Okey, you tengok molek dah. Okey. Dalam exam, kalau dia minta awak buat rajah skema, ada deh dia minta awak buat rajah skema, awak kena tulis semua benda ni. Kena tulis semua ni benda ni kena hafal deh. Semua ni kena tulis. Awak kata, ya Allah kena tulis belakang cikgu. Yes, kena tulis belakang dan kena sama aras ni. Okey, tengok deh. Okey, mula-mula kita tulis fenotip. Fenotip ni apa? Fenotip ni ialah ciri fizikal dia. Ciri fizikal yang kita nampak. Oh, pokok ni ialah baka, tulen, tinggi. Memang kena tulis fenotip induk. Okey, nak kacuk dengan apa? Fenotip baka, tulen, rendah. Ingat deh, fenotip kena eja. Tinggi, kacuk dengan rendah. Wajib ada tanda darab ni. Exam 2020 SPM, pelajar tertinggal benda ni, tak ada markah. Dapat Okey. Genotip induk kena tulis dalam bentuk huruf. So tinggi tadi baka tulen, T besar, kacuk dengan baka tulen, T kecil. Setakat ni ada masalah tak? Ingat fenotip kena eja. Kalau awak guna bunga kak, merah darab biru. Kemudian barulah awak letak huruf. Dan cikgu ada ingatkan awak tadi, kalau kacukan monohibrid, pewarisan monohibrid, kena guna satu huruf saja. Kalau sini dia guna huruf T besar dengan T kecil. So maknanya kalau cikgu kacuk, katakan cikgu kacuk rambut lurus, L besar, cikgu nak kacuk dengan rambut kerinting. Tak bolehlah K, kena guna huruf kecil. L kecil. Satu huruf saja. Cuma beza dia besar, kecil. Boleh Okey. Kemudian terhasillah okey. Kemudian nak hasilkan gamet tu dia kena buat meiosis. So kena tulis ni. Anak panah, tulis meiosis. Okey, kena sama aras. Meiosis menghasilkan gamet. Gamet dia apa? Awak tulis sekali je. T besar, T kecil. Okey. Kemudian T besar dan T kecil ni akan melakukan persenyawaan. Kena buat anak panah ni. SPM baru ni ada pelajar terlupa nak buat anak panah, salah. So kena tulis persenyawaan, kena buat anak panah. Maka bila bersenyawa awak kacuk je, T besar, T kecil. So kalau dalam bentuk huruf kita panggil genotip F1. F1 tu ialah filial pertama.
Boleh. So macam ni lah, katakan contoh cikgu kacut rambut lurus tadi. So cikgu dapat L besar, L kecil. Ini ialah gamet ke? Ini ialah meiosis. Cikgu malah nak tulis. Okay, kemudian buat persenyawaan. So kena tulislah sini, persenyawaan. Okay, maka terhasillah L besar, L kecil. Kalau dalam bentuk huruf, kita panggil genotip. Okay, genotip. Allah muduhnya. Okay, lepas tu kita kena bacalah. L besar, L kecil ni apa? Lurus. Jadi itu ialah fenotip. So samalah T besar, T kecil. Apa dia? Genotip. Bila kita T besar tu ialah tinggi. Maka semua tinggi itu ialah fenotip. Ingat dah, fenotip kena eja. Genotip dalam bentuk huruf. Boleh dulu tak setakat ni? Setakat ni. Boleh lagi tak? Sebelum cikgu masuk kacukkan Boleh, F1. cikgu. Boleh Okey. Kemudian. Boleh. Boleh Lepas ni cikgu akan bagi tugasan. Cikgu nak tengok awak boleh buat tak kacukkan. Cikgu akan beri beberapa ciri. Okey. Kemudian. Menda pun tak puas hati. Menda kata, tak jadi ni, kacut gini saja. So, Menda pun ambil ni. Menda ambil ni, T besar T kecil, F1 tu, dia kacut sesama F1. Sebab tu dia tulis sini, kacutkan generasi F1. Maknanya, F1 darab F1. So, awak tulis je lah, fenotip. Fenotip dia apa tadi? Okay, semua tinggi. So, F1 ni, T besar T kecil adalah tinggi darab tinggi. So genotip kena tulis dalam bentuk huruf T besar T kecil darab T besar T kecil. Boleh? Boleh. Okey. Kemudian macam biasa, dia buat meiosis, kena ada anak panah, kemudian terhasillah gamet. Gamet tak boleh dah nak tulis T besar saja sebab dia ada dua ni. Maka awak kena buat T besar, T kecil, T besar, T kecil. Okey, sebab dia dua huruf yang berbeza dah. Okey, tengok molek. Cikgu nak buat persenyawaan Cuba awak tengok. Cikgu tulis sini, awak tengok molek. Sebab ni salah buat, salah pelajar dapat bawah ni. Okey, tengok Ni gamet Okey. Tarik yang ni. Bila buat persenyawaan, awak tarik gini. Susung bawah dia dengan yang ini. Boleh ke? Susun di bawah T besar tu, tarik dengan yang ni. So, dapatlah T besar, T besar. Okey, cikgu tukar warna. Okey. Kemudian, ambil ni pula, susun bawah nombor 2 dengan hujung sana. Tapi, susun bawah nombor 2 ni. So, dapatlah T besar, T kecil. Okey. Kemudian, ambil yang ni pula, tarik, duduk nombor 3 dengan yang ini. So, tak boleh tulis T kecil. Macam mana kena hormat huruf besar. So, T besar, T kecil. Dia kena hormat huruf besar tu, dominan tu. Okey. Kemudian, tarik yang hujung ni pula dengan susun di bawah nombor 4. So, dapatlah T kecil, T kecil. Awak memang kena buat macam cikgu. Kena buat gini. Kena susun betul-betul macam ni. Kalau tidak, pening. Okey, so dapatlah, cuba tengok. Dapat ke? T besar. T besar, T besar. Okey, T besar, T kecil. Kemudian dapat T besar, T kecil. So, ini ialah semua ni awak boleh tarik macam ni. Tinggi. Dan kemudian ada hujung ni. T kecil, rendah. So, ada berapa tinggi? 3 tinggi, 1 rendah. Itu kita panggil nisbah. Kalau dia minta peratus, 3 adalah 75%. Okay. 1 adalah 25%. Okay, cikgu tanyalah. Boleh ke tak? Boleh, cikgu. Ya, Boleh betul. cikgu. Boleh ke? Ya, boleh.
Kalau boleh, okey, cikgu nak bagi tugasan lah. Ha? Macam mana? Okey, cikgu nak pergi sikit lagi. Okey, lepas ni cikgu akan bagi tugasan untuk awak membiasakan diri buat benda ni. Benda ni senang je sebenarnya. Okey, slow-slow memang dapat lah. Okey, cikgu pergi sambung sikit lagi. Lepas tu cikgu akan bagi tugasan dalam 2 tugasan. Tugasan tu awak nak kena buat kacukkan macam ni. Awak tiru je macam cikgu. Tapi cikgu tak nak awak guna huruf sama. Tak usah dah guna T. Okey, gunalah huruf apa-apa dan cikgu akan bagi dalam WhatsApp. Okey, seterusnya. Kita sambung yang ni sikit lagi lepas tu habis. Okey. Dalam tajuk ni awak kena biasakan diri dengan istilah-istilah. So kita tengok dulu apakah gen. Okey. Gen ni ialah unit asas pewarisan. Gen itulah yang bawa pewarisan awak. Pewarisan tinggi, pewarisan kulit cerah, pewarisan kulit gelap, pewarisan gemuk, pewarisan rendah tinggi daripada induk asal. Yang terdiri daripada satu segmen DNA yang menduduki lokus tertentu pada kromosom. Ini ialah rupa kromosom awak. Katakan contoh cikgu lukis kromosom, ni kromosom awak. Dalam ni lah ada gen. So nampak tak? Gen ni dia kena sama kedudukan dia. Ni semua ni gen. Dia kena sama kedudukan dia. Okey? Dalam gen tu ada DNA. Dalam DNA itulah yang bawa maklumat genetik. Mungkin di sini bawa maklumat genetik rambut lurus. Mungkin di sini dia bawa maklumat tinggi. Mungkin di sini dia bawa maklumat bawa maklumat gemuk. Tu adik siapa tu? Nak belajar bio juga. Okey, di sini mungkin dia bawa maklumat rambut kerinting, apa-apa sajalah. Okey. Gen mengawal ciri tertentu dalam suatu organisma. Okey, kita pergi kepada alel pula. Alel ialah bentuk alternatif gen. Siapa tu? Tutup audio awak tu. Nanti jadi gepo cikgu. Okey. Alel ialah bentuk alternatif gen bagi trait tertentu yang menduduki lokus yang sama pada sepasang kromosom homolog. Jadi syarat alel ni ialah bentuk alternatif gen dan dia kena duduk pada kedudukan sama. Okey, dia syarat dia mesti kena duduk lokus gen yang sama. So kita panggil ni ialah alel. Dalam alel tu lah terletaknya gen. Okey. So kalau soalan tanya ni apa ni? Kedudukan sama macam ni alel. Dalam alel tu adalah mengandungi gen. Boleh ke? Dia kata setiap gen berada pada lokus yang sama pada kromosom homolog. Katakan gen pada lokus ini mengawal ciri ketinggian. Maka gen tersebut diwakili oleh alel yang mengawal trait ketinggian. So ni adalah alel lah. Jadi dalam alel tu ada gen. Dan syarat dia mesti duduk pada setara. Dia kena duduk setara macam ni. Okey, kedudukan dia setara. Okey, jelas Okey, seterusnya. Tadi cikgu ada guna fenotip, genotip tadi. Fenotip merupakan ciri yang ditunjukkan atau dipamerkan oleh sesuatu organisma. Dan kita kena eja fenotip tu. Fenotip ni ialah ciri yang kita nampak. Contoh, kita nampak pokok tu tinggi. Fenotip pokok tu rendah. Bunga pokok tu merah. Fenotip pokok tu putih. So kita kena eja. Tu fenotip. Fenotip ni adalah ciri fizikal yang kita nampak. Okey. Genotip kita tak nampak. So bila tak nampak, awak kena tulis dalam bentuk huruf. Okey, kena tulis dalam bentuk huruf. Dan ingat, tinggi mungkin dia sama ada T besar dan tak semestinya T besar. Mungkin dia T besar, T kecil. Dapat memang genotip kena tulis dalam bentuk huruf. Nampak ni? R besar, R besar, R besar, R kecil, R kecil, R kecil. So nampak di sini. Oh, bunga merah ni R besar, red. Tak semestinya R besar dengan R, okay, dia tak semestinya R besar. Mungkin dia R besar, R kecil pun red juga. Tapi kalau R kecil, bunga tu putih. So ini adalah genotip. Ingat fenotip eja, physical kena eja. Genotip kena tulis huruf. Dapat
Okay, kalau ciri ni cikgu kata ciri stoko, ketinggian, tu ciri. Pecahan dia, trait kita panggil. So dia kata ciri ialah faktor yang diwariskan seperti ketinggian, warna mata, kumpulan darah, kehadiran lesung pipit. Maknanya ciri ni ialah ciri besar dia. Ciri stoko. Cikgu suka guna perkataan stoko. Maknanya ciri apa? Ciri ketinggian. Dalam tinggi tu ada tinggi, ada rendah. Ciri warna mata. Warna mata. Dalam warna mata tu ada orang warna mata perang, ada warna mata hitam. Okey? Okey, kemudian trait. Trait ni ialah pecahan lah. Pecahan kepada ciri tu. Trait ialah variasi bagi ciri tertentu terdiri daripada trait tertentu. Contoh, cuba tengok kalau ciri warna. Warna apa? Pecahan dia merah, putih. So, pecahan-pecahan tu ialah trait. Variasi Dapat? Ciri kumpulan darah, stoko. Pecahan dia ada orang darah A, B, AB, O. So ingat, kalau ciri besar tu ciri lah. Kalau pecahan-pecahan variasi dia tu trait. Boleh Okay, kita pergi lagi sikit lagi. Lepas tu habis lah. Okay. Lepas tu alel dominan tadi. Kan? Alel dominan. Alel ni maksud dia kedudukan dia setara tu. So, alel dominan. Bila dominan, mesti macam mana? Huruf besar. Ikutlah B besar, Z besar, T besar. Okay? Kalau cikgu sebut alel resesif, maknanya huruf kecil. B kecil, L kecil, M kecil. Dan alel resesif ni dia ditindas oleh alel dominan. Maknanya dia, kalau ada dominan, dia kalah. Okay? Kalau dominan ada je, dia pun kalah. Okay. Okay, kemudian kena biasakan diri juga kalau cikgu sebut homozygot. Homozygot. Homozygot ni dia sama. Sama ada huruf besar-besar, huruf kecil-kecil. Asalkan dia sama, homozygot. Okay, kalau cikgu sebut homozygot dominant. Homozygot dominant maknanya B besar, B besar. Sebab sama-sama dominan, besar-besar, homozygot dominant. Kalau cikgu sebut homozygot recessive, B kecil, B kecil. Maknanya sama-sama dan kecil. Homozygot recessive. Kalau cikgu sebut heterozygot, hetero. Tak ada dalam buku awak tu. Awak kena biasakan diri ni. Heterozygot. Maknanya tak sama lah tu. Bila tak sama kat B besar, B kecil. T besar, T besar, T kecil. L besar, L kecil. Heterozygot. Boleh? Okey. Trait dominan. Trait dominan akan ditunjukkan apabila kedua-dua alel dominan berpasangan ataupun berpasangan dengan satu alel resesif. Macam ni lah, macam tadi cik kata. So kita panggil dia trait dominan. Kalau kecil-kecil, trait resesif. Okay? Boleh dah? Okay, yang ni cik kata tadi, heterozygot tadi. B besar, B kecil. Okay, kemudian lagi kita ada generasi induk. Induk ni parent dia lah, parent dah. Generasi pertama, parent. Mak ayah dia. Okay, yang melibatkan dua individu yang dikacukkan bagi meramalkan atau menganalisis genotip anak yang dihasilkan. Kalau cikgu sebut F1 tu, generasi filial. Ialah generasi yang terhasil daripada kacukan berturut-turut. Dia ada generasi filial 1, filial 2, filial 3. Selagi kacuk, dia akan jadi filial. Okay. Ni cikgu tak nak terang dah. Cikgu terang dah tadi baka tulen. Dan awak biasa dengar ke hibrid. Bunga raya hibrid. Bunga hibrid Linum asiatica. So hibrid ni adalah hasil kacukan dua varieti berbaka tulen. Maka terhasillah hibrid. Contoh dia kacuk pokok baka tulen tinggi. Kacuk dengan baka tulen rendah. Maka dapatlah hibrid. Okay, so kita pergi sikit tugasan 1 ni tak payah salin, awak just tengok saja. Rajah 5.2 menunjukkan buah tembikai berbeza bentuk dan faktor pewarisan yang menentukan
bukan ciri pada buah tembikai itu. Tuliskan istilah genetik betul. So dia bagi dah sini. Dia kata kalau biji macam ni, T besar T kecil. Kalau bentuk part segi macam ni, T besar T kecil. So kalau awak nampak dengan mata awak ciri fizikal ni, inilah kita panggil physical phenotype. Kalau tulis dalam bentuk huruf, genotype. Okay. Okay, cikgu berhenti di sini. Cikgu akan beri tugasan melalui WhatsApp. Okay, siap hantar gambar lah. Dah. Kalau cikgu tak jawab tu sebab cikgu punya ni penuh nih. Okay, jadi cikgu akan beri tugasan. Awak cuma buat kacukan macam tadi saja. Buat kacukan ikut yang cikgu bagi. Cikgu akan hantarlah contoh kacukan tadi. Awak buat je. Cuma cikgu bagi ciri yang berbeza. Ada nak tanya apa-apa setakat ni? Tak ada nak tanya? Faham ke? Faham cikgu. Boleh ke? Faham dah? Boleh cikgu. Okey. Cuma benda ni dia kena buat. Ya. Cuma benda ni dia kena buat. Kena ni lah kacukan tu memang kena hafal deh. Dia punya formula tepi tu dengan cara-cara nak buat kacukan. Okey, cikgu hantar tugasan melalui WhatsApp. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. 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 Thank you cikgu. Terima kasih cikgu. Okey.